Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Kembali kita dalam rancangan Lanskap pada malam ini bersama saya Syuhaib Muhammad dan hujung sana masih lagi kekal Syed Munawar. Jadi hujung minggu yang panjang untuk adik-adik kita, Syed ya. Anak-anak lah sebenarnya anak-anak kita kerana sesi persekolahan bermulanya cuti. Namun begitu dari satu sudut bermula juga satu permulaan yang baru bagi mesyuarat ketiga. Mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen yang ke-13 dan dalam titah ucapan kalau kita perhatikan dalam sesi pembukaan Parlimen pada hari Isnin yang lalu oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, ada antaranya yang dititahkan supaya bila mana Tuanku menyambut baik usaha-usaha berterusan memperkukuh kawalan keselamatan dan ketenteraman awam, khususnya menangani ancaman pengganas di Sabah dan membendung penularan fahaman ekstrim dalam kalangan rakyat seperti kegiatan militan Islamic State. Dan bercakap tentang IS ini, bukan kali pertama Lanskap mengangkat isu ataupun topik IS ini. Telah pun kita bicarakan pada bulan November yang lalu. Malah di penghujung November juga, sidang khas Parlimen juga telah mengangkat kertas putih berhubung dengan IS ini. Malah akhbar utusan sendiri memberikan satu rencana yang cukup panjang tentang kertas putih yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu. Dan secara mudah, kertas putih adalah satu dokumen yang mengandungi maklumat rasmi serta dasar tentang suatu isu dalam kes kertas putih yang dibentangkan pada ketika itu 30 November yang lalu ke arah menangani ancaman kumpulan Islamic State IS, membincangkan ancaman IS terhadap keselamatan negara beserta dengan cadangan langkah pencegahan dan pemantarasan. Dan ketika ini juga dinyatakan bahawa Parlimen akan disusuli dengan cadangan pembentukan rang undang-undang berkaitan dengan rang undang-undang anti keganasan. Jadi dijangka malah akan dibawakan dalam mesyuarat Parlimen kali ini mengenai rang undang-undang anti keganasan dan menjurus kepada IS. Suami pernah melungsuri laman sesawang yang mempromosikan kegiatan ini. Pernah tengok di YouTube? Ya. Tapi tidak terpengaruh ya? Tidak terpengaruh. Itu isunya. Sebab mungkin satu isunya tentang idealisme itu sendiri. Tidak Suami, selari saya sebut dengan kedua-dua panelis ya. Sewaktu berada di universiti, kita mempromosikan banyak program-program acara-acara yang mengajak kepada dakwah, mengajak kepada kebaikan. Dan kita lelah sebenarnya nak mengajak, nak menimbulkan minat itu. Jadi apabila IS ini wujud sebagai satu gelombang pada peringkat itu, bagi kami mind-boggling bagaimana mereka boleh begitu berpengaruh tanpa sentuhan yang langsung. Dan itu yang saya tanyakan sebelum kita ikut udara kepada dua panel. Dan mereka mengatakan, zaman anta sudah berbeza. Kita sudah tua, Suami, dan kita tidak relevan lagi dalam realiti yang kita cakap gitu. Suami tua, tadi semua pasal anak sekolah cuti. Tua dari segi angka, tapi masih muda. Jiwa sentiasa muda. Dan begitu juga jiwa-jiwa yang dinyatakan. Ya, kalau kita perhatikan, kita telah pun angkat, kita telah pun muat turun tajuk kita, ancaman militan. Dinyatakan sehingga kini terdapat 61 rakyat Malaysia dikenal pasti oleh PDRM yang sedang berada di Syria dan Iraq. Kononnya berjuang untuk kumpulan militan IS dan 10 daripadanya telah pun terkorban. Itu yang disebutkan sebagai mind-boggling tadi, begitu sebenarnya menakutkan ya kalau melihat barbaric, sifat kasar. Ini yang saya ingin tanyakan kerana saya tahu seorang lagi panelis saya menyatakan bahawa di Bangi katanya ada kedai yang mempromosikan merchandising IS. Mengapa sampai begitu sekali? Apa kemungkinannya dalam dunia kita di Malaysia yang sepatutnya toleran, yang sepatutnya moderate, kemudian elemen itu menyusup. Dua panel, Suami, boleh saya perkenalkan. Panel yang pertama, lama saya menanti-nantikan untuk bersama dengan Ustaz Nasyaruddin Mak Isa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini tampil dengan topi sebagai pengerusi Yayasan NASA. Dan begitu juga lama sebenarnya saya menantikan peluang untuk bersama kembali Dr. Abdul Razak Ahmad, pengarah pengasas Baitul Amanah. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Setiap kali undangan sentiasa ada di luar negara. Hari ini sempat kita bawa dia terjun ke lapangan bersama rakyat. Jadi kita ada dua tokoh, Suami, agamawan yang tidak asing, dan Dr. Razak membuat kajian tesisnya dalam konteks terorisme. Saya cuba nak memahami mengapa momentumnya sebegini besar. Boleh saya mulakan dengan Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu ini sudah menjadi satu isu yang jadi satu fenomena dibincang di semua peringkat, sama ada dalam negeri, luar negeri, peringkat antarabangsa. Berpuluh-puluh seminar sudah dianjurkan. Dan kalau kita lihat tren perbincangan di kalangan
di dalam media sosial pun banyak yang menuju ke arah itu dan sebagainya. Okey, kenapa isu ini timbul? Bagi saya ada 3 sebab. Ya. Pertamanya kerana apa yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai istibdad. Kekejaman rejim pemerintah yang ada di dunia sebelah sana itu mengakibatkan timbul kumpulan-kumpulan yang ingin protes. Dan cara yang paling baik bagi mereka untuk protes bukan melalui proses demokrasi, tapi proses melalui aktiviti ketenteraan. Maka timbullah kumpulan ini. Yang kedua, sebab timbulnya juga pada pengamatan saya kerana timbul kesedaran yang cukup tinggi terhadap agama. Kalau kita lihat sekarang ini orang yang nak beragama ni ramai. Alhamdulillah. Tapi malangnya kesedaran yang tinggi nak beragama itu diambil daripada sumber yang salah ataupun ditafsirkan dengan tafsiran yang salah. Maka timbullah istilah-istilah ataupun keinginan-keinginan untuk masuk syurga cepat, keinginan untuk menjadi syahid, keinginan untuk berjihad timbul. Maka timbullah apa yang sedang kita lihat sekarang. Tapi faktor ketiga yang saya rasa mungkin jarang disentuh adalah saya juga tidak menafikan apa yang berlaku di Iraq, di negeri Syam, di Syria ini, apa yang disebut sebagai ISIS ataupun IS dan sebagainya ini tidak juga harus kita ketepikan. Ini je mungkin perancangan yang datang daripada musuh-musuh Allah SWT kerana tadi Islam yang dilihat sekarang berkembang dengan begitu hebat, ada kemungkinan juga ini cara yang paling baik untuk melumpuhkan wajah Islam yang sebenarnya. Ustaz memberikan 3 sebab itu. Kalau saya berhenti setakat 2 sebab sebelum kita menyentuh yang ketiga itu, soalnya mengapa Islam ia tidak berlaku pada Kristian, tidak berlaku kepada mungkin masyarakat Afrika misalnya, yang juga Nigeria yang juga sekejam itu. Kalau kita berhenti setakat 1 dan 2, bagaimana kita menjustifikasikan? Ini adalah kerana kerana 2 isu tadi itu dia berkait. Ya. Bila ada kekejaman, bila ada penekanan ataupun rakyat ditekan secara demikian. Maksud saya Ustaz, adakah kerana inti ajaran Islam itu? Oh tidak. Ini bukan alasannya, kerana jihad itu yang menjadi sumbu sumbu daripada ajaran Islam pun. Kalau kita baca ada satu buku yang dihasilkan oleh seorang tokoh ilmuwan zaman kita ini, Allama Syekh Mustafa Qardawi. Dia menulis sebuah kitab namanya Fiqhul Jihad. Kalau kita lihat 2 volume dalam Fiqhul Jihad ini, tak ada langsung unsur-unsur yang membawa kepada apa yang digambarkan oleh kumpulan ISIS ini. Yes, kita bukan menafikan jihad. Bila kita sebut kita anti-ISIS ini bukan menafikan jihad, tapi jihad dalam perspektif yang betul. Jihad seperti mana yang diturunkan kepada kita oleh Al-Quran, yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukannya jihad pergi sembelih kepala orang tanpa sebab, jihad dengan cara-cara yang kita lihat dalam media. Soal sembelih itu sekarang ni perlu penerangan yang lebih mantap sebenarnya. Jihadis atau militan sekarang ni IS, Ustaz? Bagi saya, kalau kita gunakan kalimat jihadi, seolah-olah kita mengiyakan apa yang mereka lakukan ini sebagai jihad. Sedangkan bukan itu yang dituntut oleh jihad. Namun sebahagian daripada masyarakat dunia kini mengiktiraf mereka sebagai jihadis. Tidak. Itu pengiktirafan yang dibuat oleh orang-orang yang memang mungkin tak memberikan gambaran yang negatif terhadap Islam. Sebab macam saya sebutkan tadi, Islam sedang berkembang di Europe, di dunia mana sajalah Islam sedang berkembang dan dilihat sebagai musuh baru ataupun musuh yang tidak boleh diberikan ruang untuk dia terus berkembang. Jadi senegatif mungkin wajah Islam itu harus dipertontonkan kepada alam, mengakibatkan orang takut nanti kepada Islam. Maka yang paling ditakuti oleh orang adalah keselamatan, yang paling ditakuti oleh orang adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang begitu negatif sekali dibayangkan oleh mereka. So, kita masih lagi di peringkat awal, kita nak melihat pandangan Sarwa yang luas itu ya. Ustaz mungkin memulakan dengan konteks pandangan susuk pandang agamawan. Dari segi akademiknya, terorisme itu kenapa frontlinernya Muslim? Apa yang menyebabkan Islam itu sangat prone, sangat cenderung untuk diperalatkan? Saudara, ini bukan soal Islam ya. Saya ingin kembali semula bagaimana kita harus melihat balik sejarah. Global jihadi ideology ini bukan perkara yang baru ya. Pada peperangan antara Afghanistan dengan Rusia,
begitu ramai sekali orang-orang Malaysia, orang-orang daripada Indonesia, orang-orang daripada rantau sebelah sini dan juga daripada seluruh dunia yang sama-sama berperang dan membantu the Mujahidin dalam memerangi tentera Rusia. Di sini mereka berkenalan, di sini mereka duduk dalam satu kamp yang sama. Yang daripada Nusantara itu tinggal sekali dengan komandernya ialah Abdul Rasul Sayaf, seorang yang sangat karismatik. Dan kerana itulah apabila splinter group ini menubuhkan pergerakan mereka di Southern Thailand, mereka mengambil nama Rasul Abu Sayyaf, Dan mereka ini jugalah yang balik ke Malaysia, yang mendirikan pergerakan-pergerakan kecil, mula-mula bermula dengan pondok-pondok agama, pesantren, kemudian lahirnya Jemaah Islamiah dan sebagainya. Ini sesuatu yang it repeats itself, bukan perkara yang alien. Bukan baru. Ya, cuma kita tidak pernah mengambil iktibar daripada ini semua. Banyak perkara yang berlaku daripada kepulangan the jihadis. They call themselves jihadis. Bukan kita yang mengelarkan mereka jihadis. Mereka sendiri yang mengelar diri mereka jihadis. Begitu juga di Syria, di Iraq sekarang. ISIS, they claim themselves to be jihadis. It is not us that call them jihadis. So this is not a new phenomenon. Doktor mengatakan ia merupakan suatu cycle, satu pusingan yang pernah berlaku sebelum ini. Tapi saya nak sentuh dua. Satu velocity, satu magnitude. Mengapa secepat ini dan mengapa segasar ini? Ya, apa yang berlaku, apa yang membezakannya ialah the level of sophistication. The level of sophistication. Kalau kita mengatakan bahawa masa zaman Afghan dahulu, mereka berjumpa, mereka travel, mereka work together, mereka fought together dan sebagainya. Tetapi dalam zaman ini mereka punya medium propaganda yang lebih hebat. Sebab itu the way they propagate, the way they execute, the way they radicalize dan sebagainya sangat sophisticated, Sebab mereka sudah ada that level of sophistication. Dan banyak orang tidak memahami ini, bahawa mereka mempunyai keupayaan yang luar biasa. Saya pun kadang-kadang terfikir, how did they get this level of sophistication? Where did it come from? Who trained them? So sebab kita tidak memberikan perhatian yang serius untuk memahami ISIS, kita tidak memberikan perhatian yang serius untuk memahami IS dan sebagainya. Very little research has been dedicated to understand this. And of course, it's not easy to do research also. You cannot go to the territory, you cannot have access. Harus lakukan infiltrasi. Siapa yang boleh melakukannya? Bila bercakap soal level of sophistication ini, inikah yang dirujuk kepada alasan yang ketiga itu tadi, kemungkinan ada perancangan? Saya minta Ustaz menyebutkan itu. Tetapi yang ingin saya tambah daripada persoalan itu adakah bererti dalam keadaan kita boleh tunjuk Ustaz level of sophistication-nya ini. Tetapi berarti di belah yang moderate ini, yang Islam ini, kita tidak pula mampu untuk menjawabnya. Wajadilhum billati ahsan. Isunya kalau kita lihat jumlah mereka ini sebenarnya tidaklah ramai sangat. Betul. Kita dapat tahu maklumat bagaimana pergerakan mereka ini merentas sempadan Iraq dan Syria dan sebagainya, aktiviti mereka di Iraq, aktiviti mereka di Mosul dan sebagainya. Dari segi jumlah tidak ramai. Tetapi mereka ini bising. Mereka ini menggunakan segala keupayaan yang ada, digunakan segala teknologi yang ada, digunakan segala bahan-bahan komunikasi yang ada, digunakan segala social media yang ada. Malangnya bagi kita yang majority, yang tadi yang disebut sebagai moderate, tidak melakukan itu. Yang melihat benda itu sedang berlaku, amat malang sekali cara kita respon tidak begitu. Cara kita respon, mungkin ada orang bagi mereka melihat ini bukan urusan kita, ini urusan di Iraq. Kalau dalam konteks Malaysia, ini urusan di Syria. Mungkin ada orang melihat juga ini kumpulan yang tidak akan ke mana, ekstrim begitu saja. Tapi jangan lupa, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq itu sudah pun mula menarik minat dalam konteks masyarakat kita. Sampai budak umur 14 tahun sudah pun ditahan di lapangan terbang, sedang menuju ke sana. Jadi sudah menarik minat. Tanpa segan silu kalau kita lihat dalam media masa, dalam social media ini, bagaimana debate tentang ISIS ini
terbuka, yang support dan sebagainya. Malah saya sendiri tadi sebelum datang sini ada kawan beri SMS saya beritahu dia kita ada kumpulan kawan-kawan dia yang berminat. Saya tanya kenapa yang berminat? Kenapa you minat nak pergi sana? Yang paling menjadi daya tarikan adalah 2 kalimat. Syahid dan jihad. Ya. Sebab ramai rupanya yang nak cari shortcut dalam Islam ini. Shortcut Cari ke syurga. shortcut ke syurga ini sebenarnya kalau kita memahami apa itu yang dikatakan konsep jihad, tak perlu pun pergi ke Iraq, tak perlu pun pergi ke Syria. Betul-betul kalau nak jihad, Palestin sedang menanti. Itu confirm. Berdepan dengan musuh yang jelas. Malah dalam konteks negara kita sendiri pun terbuka luas apa itu yang dikatakan jihad. Okey. Harus juga diingat bahawa ada 2 kalimat yang berbeza dari segi fahamannya yang disalahertikan oleh ramai. Ada beza antara kalimat jihad dengan qital. Okey. Ya, qital ni bunuh. Pembunuhan, ya. Jihad itu tidak semua jihad itu membunuh. Sebab dalam jihad kita dipopularkan hari ini, walaupun saya lihat kadang-kadang ada penggunaan kalimat jihad ni pun dia exaggerate juga. Macam-macam kalimat dikaitkan dengan jihad. Tapi jihad ni dari segi asalnya maksudnya bersungguh-sungguh. Nah, apabila kita bersungguh-sungguh, contohnya dalam konteks mempertahankan agama kita, dalam konteks Malaysia contohnya. Apabila ada kumpulan ataupun apabila ada usaha-usaha untuk mempertikai perkara 3 perlembagaan persekutuan contohnya, kedudukan Islam, Islam sebagai agama persekutuan, ataupun apabila ada usaha-usaha untuk membawa unsur-unsur yang datang daripada dunia luar, dari dunia barat, cuba mengiktiraf contohnya LGBT contohnya. Kalau kita lihat dari segi concern masyarakat itu untuk menangani dan berdepan dengan arus yang begitu dahsyat ini, dia tak ramai. Dia punya suara itu tak ramai. Nah, apabila kita berdepan dengan perkara-perkara begini, kalau kita dapat mewujudkan satu suasana kesedaran yang tinggi di kalangan masyarakat kita untuk terus juga berdepan dan menyatakan pendirian kita secara terbuka tentang kemungkaran-kemungkaran, itu juga adalah jihad. Tak perlu pergi ke Syria, tak perlu pun pergi ke Saya suka frasa Ustaz sebut kata kalau kita melihat itu sebagai keutamaan. Saya tahu Dr. Razak ingin menambah, tapi kita berehat seketika untuk kita menarik nafas. Kita berehat, sebenarnya saya setuju dengan apa yang ditekan oleh Ustaz tadi, kerana perbahasan mengenai IS di laman sosial memang begitu terbuka, ya, malah image visualnya juga begitu terbuka di YouTube, dan itulah fahaman yang diberikan, jalan untuk mendapatkan jalan ke syurga sebagai jalan mudah ke syurga, dan juga untuk mengejar syahid di kalangan jihadis kalau mereka menganggap, inilah saya melihat bahawa salah faham tentang jihad itu sendiri di kalangan pengikut-pengikut IS ini. Namun dalam konteks negara kita, selepas ini kita perlu lihat tentang sehingga kini pengesahan oleh pihak berkuasa satu pendirian yang mantap selain apa yang diangkat dalam kertas putih di Parlimen, malah dalam isu pengeluaran fatwa, kerana setiap negeri juga berbeza. Jadi itu perlukan perhatian tentang perkara ini. Jadi kita berhenti rehat, dan talian 0322829062 kami buka selepas kembali dari berehat ini. Baik, kembali dalam lanskap kita bercakap tentang militan IS ini. Jadi kita terus ada pemanggil di talian. Hello. Silakan. Hello. Hello. Hello, siapa di talian? Saya Ahmad. Encik Ahmad. Dari mana Encik Ahmad? Keramat tu Keramat. Okey, ringkas dan padat Encik Ahmad. Ya. Silakan. Silakan. Ni saya nak beri pandangan. Ya. Yang ni tentang IS ni kan Ya. Jadi IS ni saya tengok kadang-kadang tu dia bergaduh sama negeri Islam. Kan kenapa dia mesti bergaduh sama dia? Patutnya dia kena fokus pada macam Palestin. Sekarang ni orang tahu Palestin ni sampai sekarang tak selesai masalah. Ada melarat sampai sekarang ni kan. Jadi banyak yang merana hidup kan yang kena bunuh sebagainya kan oleh ancaman daripada ni kekejaman daripada Israel. Jadi kenapa tidak dia fokus pada yang tu? Kalau baik dia bantu Palestin ni. Itu lagi baik. Sebenarnya kita berasa bangga lah. Islam berbangga kerana ada negeri Islam yang sanggup membantu dia orang ni. Dia tak ada sama dia bergaduh, lepas tu dia bunuh-bunuh. Kan saya ingat Islam tak mengajar kita macam tu. Ya, okey. Dan saya tahulah kan Nabi Muhammad pun tak ajar kita macam tu. Nabi tak ajar kita berbaik satu sama lain. Tak ada musuh sebenarnya. Jadi bila kita gambarkan macam tu, jadi masa yang negara Mak Saleh ni
Kan macam Amerika dan sekutunya, dia pun tak bergaduh. Tadi nampak Islam dia bergaduh, dia image Islam tu sendiri tercemar. Okey. Kenapa? Kerana kita sama kita bergaduh. Baik. Dia pun dia kenapa Islam ni bergaduh? Kan, Okey, baik. Lepas tu mungkin ada hasutan ke sampai ancaman daripada luar ke sebagainya. Lepas tu kita kena fikir, kita ada akal. Tuan bagi kita akal, itu akal tu. Baik, Cik Ahmad. Baik, Cik Ahmad. Kita bergaduh? Apa untungnya kita bergaduh? Kita bangga ke? Okey, baik. Okey, Cik Ahmad. Salah sebenarnya, kan? Okey, terima kasih. Itu pandangan yang diberikan. Penjelasan masih lagi perlu kita berikan. Kerana itu antara persepsi masyarakat. Islam tidak menggalakkan pergaduhan. Tapi ini dipotretkan Islam sebagai agama yang dijelaskan. Doktor mungkin boleh menambah. Doktor juga ingin menambah tadi. No, saya sedikit risau ya apabila kita mengkategorikan semua orang yang ingin pergi ke Syria itu sebagai teroris. Saya rasa kita harus berlaku adil dan munasabah bahawa isu di Syria bukan sahaja pasal peperangan dan konflik, tapi juga ia adalah krisis kemanusiaan yang cukup luar biasa. You're talking about 9 million people who are depending on foreign aid. We're talking about 4 million people who has been displaced. We're talking about children not enough and having enough food and etc. Ramai yang pergi untuk membantu melakukan misi-misi kemanusiaan dan sebagainya. Amatlah tidak munasabah untuk kita mengkategorikan semua orang sebagai jihadis. Tidak. Dan jihad is not terrorism. Kita kena register dalam pemikiran kita bahawa jihad itu bukan terorisme. Kita berhadapan dengan isu yang sangat sukar sebab kita ada kumpulan yang declare mereka sebagai sebuah Daulah Islamiyah and it is a state that sponsors terrorism. This is the issue that we must address. It is not the issue of Islam. It is the issue of a state that call themselves an Islamic state, which is very unfriendly to the rest of the world, then promote terrorism. Sebab apa saya kata promote terrorism? If you inflict injury kepada the masses, the public dan sebagainya, is an act of terrorism. Jadi saya rasa ini perkara yang kita harus objektif, ya. Dan kenapa kumpulan ini wujud ialah kerana kegagalan masyarakat antarabangsa semasa bermulanya krisis di Syria untuk menyelesaikan masalah Syria ini dengan secepat mungkin. When it prolong, bila ianya berlarutan, kuasa-kuasa dunia tidak mahu mengambil decisive action terhadap Bashar al-Assad, maka datanglah aktor-aktor yang bukan bernegara ini, non-governmental actor ini, memainkan peranan mereka dan exploit the situation sehingga mereka menguasai kawasan seluas United Kingdom. Mereka boleh menarik capture the imagination of masyarakat dunia bahawa suddenly kita ada Daulah Islamiyah, suddenly kita ada khalifah, suddenly kita boleh mendaulah melaksanakan syariah dan sebagainya. So banyak orang become fascinated with this, Jadi tapi kita kena objektif bahawa tidak semua orang pergi ke Syria untuk berjihad. This is something which I think the security fraternity must understand. Doktor, kelewatan dunia bertindak balas, tidakkah itu kelihatan sebagai sebahagian daripada plot untuk memburukkan lagi suasana? Saudara, saya di Brussels a couple of months ago menghadiri round table discussion yang diorganize oleh International Crisis Group. The International Crisis Group berpandangan bahawa we are facing an ideology here. We are not just facing satu kuasa biasa. We have to fight an ideology and it's not easy. Semasa saya melakukan kajian saya dan saya berjumpa dengan seorang yang ditahan di Kemunting untuk beberapa tahun dan saya tanya dengan dia apakah pengalaman di Kemunting itu telah berjaya to deradicalise you atau merubah pemikiran you. Dia memberitahu saya, Abdul Razak, this is the state of mind. I was behaving well in Kemunting because I want to get out from Kemunting. Saya mengangkat dunia lambat bertindak balas, tapi saya nak heret kembali pembincang kita melihat dalam konteks Malaysia. Adakah pihak berkuasa agama kita juga lewat bertindak balas? Ustaz, sebab kerana apa? Kalau saya kongsikan, Majlis Fatwa Kebangsaan baru nak berbincang untuk menentukan. Itulah realitinya. Saya nak ucap tahniah dulu. Pada tadi saya baca kenyataan daripada Sahibu Samah Mufti Perak
yang akan mengangkat fatwa kepada bawah duli Tuanku Sultan Pahang Perak untuk diwartakan ISIS ini sebagai satu aktiviti haram dan sebagainya. Perak dah start. Tapi negeri lain saya tak pasti sama ada fatwa ataupun tidak. Tambahlah pula lagi kita ni fatwa diurus oleh sistem yang sedemikian. Tadi telah disebut oleh saudara Suhaimi, isu yang berkaitan dengan fatwa. Kalau sampai hari ini kita masih belum mengeluarkan fatwa, sedangkan isu ini adalah isu yang amat urgent. Kerana saya juga nak ucap tahniah. Tadi kenyataan saya baca daripada Ketua Pengarah Immigration yang telah buat kenyataan di Melaka hari ini bahawa mereka akan mengetatkan lagi proses screening rakyat kita yang nak keluar. Kan hasil daripada maklumat yang dia akan dapat daripada agensi-agensi yang lain. Jangan sampai kita nanti sampai sudah peringkat seperti mana tertahannya 2-3 keluarga hari ini di sempadan Turki yang nak masuk ke Syria. Jumlah orang kita yang travel ini, cuti sekolah sudah bermula. Yang travel ini makin bertambah. Jadi dalam konteks agamanya saya merasakan perlu sangat-sangat fatwa yang jelas keluar dan perlu sangat-sangat satu tindakan yang juga keras mengikut peraturan dan perundangan yang ada dalam negara kita ini supaya apa saja bibit-bibit yang boleh membawa kepada pentafsiran yang salah terhadap Islam, apatah lagi memberikan imej yang negatif terhadap Islam itu, apatah lagi kalau ianya sudah ada mendapat maklumat dan bukti bahawa ini ataupun aktiviti-aktiviti tertentu dalam negara kita ini sudah menjurus ke arah ingin memberikan sokongan atau hatta malah simpati kepada kumpulan-kumpulan teroris ini, ianya harus disekat. Ustaz menyebutkan bahawa fatwa ini harus disegerakan. Dan Ustaz menyebutkan kerana kita punya sistem ini. Adakah pada firasat dan pemerhatian Ustaz bahawa kerana anggota fatwa di pelbagai peringkat negeri ini punya keutamaan lain, justru keputusan sebegini lewat? Allahualam, itu saya tak berani nak bukan keutamaan bagi mereka. Saya harapkan ianya menjadi keutamaan dalam konteks negara kita. Kita hanya boleh mengharap, Dr. I'm not in the defense of the religious authority. Cuma saya rasa bahawa from the very beginning this issue is always seen as a security issues and not a religious issues. Daripada awal ia dilihat sebagai isu keselamatan dan ia harus ditangani dengan strategi keselamatan dan bukan ditangani dengan strategi agama. Itu mungkin perception saya. Tetapi deradicalization adalah perkara yang real dan perlu dilaksanakan. Cuma ia tidak pernah ada measure of success. Saya tengok di Indonesia for example dan juga di Malaysia dan juga di banyak negara lain. Kita tak boleh ikut contoh Saudi Deradicalization program mereka bukan the turning around of the person, tapi dengan wangnya, dengan siapa yang pergi pusat pemulihan itu diberikan wang, di-arrangekan kahwin, diberikan kerjaan dan sebagainya, insentif. Begitu juga dengan Indonesia, they were trying to follow that particular methodology. Tapi saya ingat semasa saya berjumpa dengan Anshad Embai, the head of counter-terrorism for Indonesia, saya kata you cannot follow Saudi because there is no measure of success. How can you measure the state of mind that somebody has been de-radicalized? You must remember, daripada 19 orang yang melakukan jenayah 9/11, mereka bukan orang yang ekstrim agama. Sebelum mereka melakukan itu, mereka masih lagi meniduri girlfriend mereka, you know. Dan kebanyakan yang pergi berjihad di Syria itu bukan ekstremis agama, you know. Bukan semua fascinated dengan radikalisme. Apabila kita meletakkan bahawa isu ini bukan kerangkanya bukan semata-mata dalam kerangka security tapi kerangka agama, maka sekaligus ia berpindah keutamaan itu berada di pundak dan di bahu wewenangan otoriti kepimpinan negara. Ianya akan menjadi fitnah kepada negara. Fitnah dalam konteks maknanya kalau makin ramai yang terlepas, kan, kita bercakap tentang image, image 2-3 orang anak-anak muda yang tunjuk peace ketika disembelih kepalanya baru-baru, dipenggal kepalanya baru-baru ini
itu sudah cukup untuk menegatifkan wajah kita, sebab dalam konteks dunia sekarang ini, dunia Islam khasnya, seperti mana yang saya selalu sebut, Malaysia sentiasa dilihat sebagai negara yang moderate dalam konteks mempraktikkan Islam dalam kehidupan bermasyarakatnya. Tapi kalau trend begini berterusan, yang sudah tentulah akan dimanipulasi pula oleh media-media yang anti kita, nanti wajah Malaysia itu akan jadi rosak. Bagi saya bukanlah sangat kita bimbang pasal wajah ataupun kita punya image dan sebagainya. Bagi saya, agama itu lebih we have to do it right. Ya, kita harus lakukan yang betul. Ya, agama itu harus kita pertahankan supaya jangan digambarkan dengan wajah yang tidak betul. Dan kita berperanan sebenarnya. Saya dalam sesi pembentangan di beberapa buah institusi melihat, contohnya kita sedang menjadi pengurusi ASEAN. Kita duduk dalam Security Council. Ini dua tempat ini sebenarnya cukup tinggi peranan kita yang boleh kita mainkan untuk menyampaikan ataupun memberikan wajah yang sebenar tentang Islam kalau keupayaan itu ada. Saya menulis satu artikel di dalam Straits Times tentang the new Silk Road. Bagaimana agenda New Silk Road ni boleh kita Malaysia berperanan untuk mempamerkan wajah Islam yang sederhana, yang relevan dengan kehidupan kita, tanpa sedikit pun kita meletak tepi ataupun menafikan nas-nas ataupun apa yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah SWT. Cepat atau lewat tentang fatwa telah pun dijawab oleh Ustaz tadi. Namun begitu, kerajaan sebenarnya proaktif juga dan telah pun dibawa ke Parlimen pada November yang lalu tentang pembentangan kertas putih, dan dia lebih kepada aspek pencegahan. Jadi adakah ini satu langkah yang paling pantas, paling bijak kita angkat? I think the issue is not kertas putih. The issue is how do we go about to prevent this? What is our counter-terrorism blueprint? How do we go about in devising strategi pembenterasan? Dan saya percaya apa yang Ustaz Nasruddin cakap tadi sangat relevan dengan strategi-strategi pembenterasan. You know? Dan saya tidak percaya bahawa criminalization, menangkap orang, menahan dan sebagainya, itu adalah penyelesaian jangka masa panjang. Yes, we got to catch them. Yes, kita kena deal dengan mereka secara decisive. Yes, kita kena dakwa mereka jika mereka menunjukkan elemen menyokong dan terbukti menyokong pergerakan terorisme dan sebagainya. Tetapi peranan itu bukan, tapi strategi ini harus lebih meluas. Kita kena ada strategi prevention, kita kena ada strategi pursue, kita kena ada strategi protect, kita kena ada strategi prepare. But I have not seen this articulation of the strategies at the national level. Doktor menyebutkan tadi soal ini bukan lagi langkah semata-mata langkah security, tapi langkah agama, religious measures, ya. Maafkan saya kalau saya... Religious measures is part of the prevention measures. Maafkan saya kalau soalan ini kelihatannya seperti mengulang apa yang saya tanya. Tetapi biar saya letakkan dalam konteks yang sedikit berbeza. Saya menyebut soal velocity, saya menyebut soal magnitude. Ya. Kerana doktor juga menyebut ini pengulangan. Pernah berlaku sebelum ini. Cuma apabila kita melihat pada hakikat manusiawi itu, kalau sampai memenggal kepala dan hilang langsung sensitiviti, kering, ya, itu masih dianggap sebagai jihad. Saya melihat kelumpungan jiwa yang teramat sehingga memungkinkan ini dilakukan tanpa sedikit pun rasa sudah bukan manusia itu. Tadi bahawa bukan semua yang pergi berjihad ni mereka yang mendalam ilmu pengetahuan agamanya. Kalau orang tu mendalam ilmu pengetahuan agamanya, bukan itu amalan yang dilakukan. Kalau dia ingin berjihad, bagi saya bukan itu cara yang dia akan berjihad. Daripada apa yang maklumat yang saya peroleh, termasuk juga mereka yang pergi berjihad ni adalah orang-orang yang ingin menebus dosa. Cara yang paling cepat. Itulah shortcut ke syurga itu. Maknanya dia telah melakukan mungkin sesuatu dalam kehidupan Very dia. sinful people. Jadi dalam rangka untuk menebus dosa, cara yang paling cepat adalah untuk mati syahid. Cara yang paling cepat adalah untuk berjihad. Jadi fahaman ni fahaman yang salah. Tidak ada shortcut ke syurga. Tidak ada shortcut untuk mendapat gelaran syahid itu. Syahid ini Allah yang akan berikan kepada kita. Belum tentu kadang-kadang kalau kita gelarkan orang itu syahid pun, dia itu syahid di sisi Allah SWT. Jadi kalau kita menyebut tentang hal yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita menangani isu ini, ianya jangka panjangnya
luas, panjang. Tempohnya terlampau panjang. Ini melibatkan pendidikan, ini melibatkan kesedaran, ini melibatkan kesungguhan, ini melibatkan keupayaan untuk diambil tindakan. Ya. Kalau tadi telah disebut, kalau ada kedai yang boleh menjual merchandising IS diketahui oleh umum, tapi tidak diambil tindakan ke atasnya. So agama pun tak berfungsi, security pun tak berfungsi dalam konteks criminalizing. Ini. Yeah, my concern ialah this is a global agenda. This is a global issue. Terorisme ini transnasional ya, transboundary ya, transborders ya. Tetapi yang merisaukan saya ialah pendekatan kita sangat localized. Kita tidak berfikir secara serantau. Saya tengok kerjasama di peringkat ASEAN. We are chairman of ASEAN. I have not seen anything concrete at the ASEAN level when it comes to counter-terrorism. Okay, radicalization lah kita tengok. Di EU telah ada beberapa kertas inisiatif tentang how do we address radicalization? How do we share information? How do we share intelligence dan sebagainya? But at the ASEAN level, very little has been done. Why? Saya faham ada disparity antara ASEAN 6 dengan ASEAN 4. Dan ada priority pun. Seperti Indonesia dan Malaysia, mungkin ianya high on the priority. Tapi negara seperti Myanmar dan sebagainya, it is not an issue to them, you know. But I think the strategy must be global cooperation, tapi sementara kita merupakan pengurusi ASEAN, justru kalau ingin menyuntik elemen ini sebagai antara keutamaan, KDN sebagai agensinya? Oh yes, there are a lot of initiative we can propose. Saya bercakap dengan ramai security fraternity, tapi mereka seolah-olah tidak memberikan perhatian yang serius terhadap regional cooperation. For example, I have been talking about ASEAN arrest warrant. Because extradition process adalah sesuatu proses yang sangat sukar. We must have an initiative like ASEAN arrest warrant, ASEAN investigation team, for example, you know, ASEAN deradicalization strategy. Seperti yang dilakukan oleh EU. Yes, you know, dan EU sangat terhadapan dalam inisiatif sebegini. I have to say, it is never easy for us. Saya percaya the police are doing their very best. They are doing their very best. You know, they are working days and night untuk memahami masalah ini. Tapi the sophistication of the problem ini sangat luar biasa. Ia bukan hanya tentang polis. Ia bukan satu solution that fits all. Kita tidak boleh ada satu strategi that will address everything. No. You know? It is about more investment in intelligence, more investment in education, more investment in prevention. All this need. Mungkin kerana kita belum melihatnya sebagai suatu keutamaan, justru fatwanya lambat, tindakan regionalnya lambat, strukturnya lambat. Masih belum keutamaan agaknya. Kalau kita sebut pula masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam, saya rasa sampai ke hari ini negara-negara OIC tidak membuat tidak ada inisiatif langsung. Inisiatif. Okay. Sebelum tu ada pemanggil di talian. Hello. Siapa di talian? Okey, belum. Okey, apa pun sebenarnya hakikat yang perlu kita terima, rang undang-undang anti keganasan akan dibahaskan di Parlimen dalam mesyuarat kali ini, dan secara tidak langsung ia juga akan menyentuh tentang SOSMA dan juga POKA yang itu akan berlaku. Sememangnya rang undang-undang ini perjalanannya masih jauh, namun kita sedang mendekatinya. Namun kenapa Ustaz ataupun Doktor, kita tidak seperti New Zealand? Kerana ini apa yang saya petik dalam rencana ini. Dinyatakan New Zealand, ahli parlimen mereka hanya mempunyai masa 24 jam untuk mengkaji dan seterusnya meluluskan rang undang-undang anti keganasan. Jadi adakah kita tidak mengangkat sebagai isu militan ini, isu keganasan ini sebagai urgensi kepada kita? Ya, kita ada pemanggil dahulu. Kita terima bersekali untuk dijawab. Siapa di talian? Hello, saya Zamzam. Zam, ringkas dan padat. Dari Ipoh. Silakan. Ya, saya tengok TV1 pasal ancaman ISIS ya. Ya. Okey, sebab saya terus teranglah, saya datang dari Nur Hidayah, insya-Allah lah. Saya nampak dari sudut yang berbeza. Ya. Okey, sebab saya sokongnya bukanlah saya sokong yang ekstremis yang terus nak bunuh bom, tapi taklah. Saya tengok dari perspektif yang positif.
okey, pertama sekali kita rakyat Malaysia ni kita memang terima media yang berbeza. Okey. Okey, media ni ada beza. Kebanyakan saya baca dari sumber dari sana sendiri, dari orang sana sendiri, dan media-media sosial sendiri pun sekarang sudah penuh dengan ada Facebook, Twitter dan Facebook. And even ketua FBI yang mereka sendiri pun ada keluar dalam video yang mereka buat tu cakap Amerika pun sudah melakukanlah. Mereka telah spend dekat $1 juta untuk lawan dalam media sosial, tapi still diorang kalah. And then yang point saya lah, yang saya nampak diorang ni diorang cuba mendirikan kerajaan yang berasaskan khilafah manhaj al-nubuwah. Zamzam mendapat Ustaz tak bersetuju di situ. Ya, Zamzam. Saudara Zamzam mendapat makluman dari mana tentang saya baca dari internet lah, Facebook, ada orang share apa benda macam tu, itulah. Okey. Bagaimana Zamzam mengesahkan bahawa otoriti laman sesawang itu adalah otoriti yang benar, ataupun ia diterima kerana bercanggah dengan apa yang ditawarkan oleh media perdana, justru mereka secara otomatis benar? Bagaimana saudara Zamzam menentukan ini yang betul dan itu yang salah? Sebab saya mendapat, even orang barat sendiri pun mengakui media mereka sendiri pun dah dikuasai oleh para korporat atas. So bagaimana pula jika negara lain macam Malaysia, Indonesia dan sebagainya kan? Itulah orang akan cari media dari sumber suara dari sana juga. Itu realiti. Okey. Terima kasih. Terima kasih Zamzam. Ustaz memberikan dua body Sebenarnya language yang di situ berbeza. saja Pada boleh peringkat awal diulas. menggeleng, kemudian mengiyakan. Di situ Ustaz. Ini hakikatnya. Maknanya saya tak menyalahkan langsung saudara Zamzam ini. Apa yang disebut oleh Zamzam ni, inilah dia realiti yang ada sekarang ini. Benar. Mengambil persepsi yang dia boleh akses, yang dirasa betul, kemudian sudah tidak mengharap kepada media-media tradisional yang kita sedia maklum, sebab persepsi yang ada, sebab pergerakan yang ada, dan juga cara ini dipertontonkan kepada masyarakat begitu menarik. Cumanya kita sebagai Zamzam sebagai seorang Muslim, kita lah sebagai orang Islam ataupun rakyat yang bukan Islam pun harus kita juga bertanya, sebab sekarang ni ini melibatkan imej Islam. Persoalan kita tanya adalah, adakah ini yang diajar oleh Islam? Adakah ini yang dikendaki daripada kita oleh Al-Quran ataupun sunnah Nabi? Adakah ini tadi disebut dia kata minhaj khilafah nubuwah. Terminologi ini pun sudah salah. Khilafah nubuwah ini maknanya kalau kita khilafah nubuwah maknanya kita ambil daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ditinggalkan oleh para anbiya. Lihat, Nabi tidak mengajar kita untuk menyembelih orang. Begitu. Kalau nak dilaksanakan, malah dalam adab peperangan pun ada adab-adabnya. Betul. Perempuan tak boleh dibunuh, padri tak boleh dibunuh, rumah ibadat tak boleh dibinasakan. Apa yang berlaku di Mosul, apa yang berlaku di Kobani kalau kita lihat, apa yang berlaku di bandar-bandar besar yang berlaku peperangan dan sebagainya ini, langsung bagi saya ianya tidak mempamerkan wajah Islam yang sebenarnya. Akibatnya Islam itu yang menjadi itu yang saya ingin bawakan tadi, doktor dan juga ustaz ya. Kerana kita bercakap ini soal ideologi. Ideologi ini adalah suatu yang sifatnya idea, abstrak. Era ini adalah era contestation of ideas. Apa yang terpapar kepada Zamzam tadi adalah antara A or B, dan dia membuat keputusan B benar, A salah. Walhal dalam era ini mujadalah, dialog itu luas. Ia berlangsung tanpa perlu berada di platform landscape. Di internet, mujadalahnya lebih panjang dan lebih real. Kita tewas. Lebih open lagi. Ya, kita tewas, doktor. Dari segi pembinaan ideologi itu, kita yang majoriti, yang moderate ini, tewas. Kita tidak pernah mengambil position dalam banyak perkara. Kerana itu kita tidak pernah bertembung idea. Yes, that's true. Kita tak pernah mengambil position dalam banyak perkara. Orang-orang agama kita, orang-orang moderate kita, saya merasa sedikit risau apabila hanya polis sahaja yang berusaha bersungguh-sungguh untuk menanganinya. Civil society, they must do more. NGO? NGOs, they must do more. Religious authorities, they must do more. Ministry, they must do more. University, they must do more. This is not an Islamic state. This is a state sponsoring terrorism.
This is sebuah negara yang menggelar mereka, ada daerah geografinya, menggelar diri mereka sebagai satu wilayah, sebagai sebuah kerajaan, tapi they sponsor terrorism. This is the issue. We cannot endorse this. This is not jihad. They themselves call themselves jihad. Ini yang problemnya. We never endorse them as jihadis. Kita sebut ini kerana Suhaimi selalu kita sebut bahawa perdebatan kita bukan hanya on air, tetapi perdebatan kita juga online. Polemik kita online tu banyak pandangan-pandangan. Ada yang sesuai untuk Suhaimi kutip. Secara awalnya, seperti mana kita pernah berseram pada November, masih lagi menyatakan ini adalah peperangan antara puak Sunnah dan Syiah dan masih lagi mengakui akan kelemahan pengetahuan di kalangan rakyat. Itu antara punca-punca yang masih lagi mencari tentang apakah itu Syiah ataupun mengenai IS ini, Syed. Masih lagi itu Ustaz, yang berlegar-legar di kalangan. Mengharapkan Ustaz lah. Perlukan hikmah syafaat Ustaz. Sukar ini. Sebab saya katakan tadi polemiknya, kita tewas. Tapi betul lah. Kita bukan tewas pun. Kita tidak pernah menawarkan position kita yang majoriti ni untuk menjawab. Saya pernah melontarkan satu persoalan. ISIS ke IS ke dalam bahasa Arab dipanggil, popularnya dikenali sebagai Daesh. Daesh. They don't like the term Daesh. Dal Alif Ain Shin. Yeah. Haruskah kita memperakukan Daesh? Okey, Daesh ini maksudnya Daulah Islamiyah Iraq dan Syam. Okey. Persoalannya adalah kalau agendanya ingin mempromosi Islam, kalau agendanya ingin membawa Islam itu sebagai sebuah daulah, kalau agendanya ingin mengangkat Al-Quran ataupun Sunnah, kenapa hanya Iraq dan Syam? Sedangkan Daulah Islamiyah ini harusnya sempadannya daripada entah daripada mana, daripada China sampai ke Maghribi. Kenapa hanya Iraq dan Syam? Maka saya mengkaitkan ianya juga ada kaitannya dengan bendera Israel. Ya, ada dua line seperti mana kita tahu, line biru atas, kebimbangan line ia akan infiltrate, menyusup masuk ke Malaysia. Jadi akarnya sudah ada. Jadi saya melihat bahawa ini juga ada kaitannya dengan strategi musuh kita, musuh orang Islam. Ya, untuk menghuduhkan wajah Islam yang sebenarnya, dan dalam masa yang sama diambil kesempatan itu untuk mengiyakan agenda mereka. Jangan kita lupa, dalam ajaran Yahudi ada the promised land. Ya, dalam ajaran Yahudi ada the chosen people on earth. Agenda-agenda itu jangan kita lupa. Dan dari satu sudut yang lain jangan kita lupa juga aktiviti-aktiviti ekonomi yang ada interest dan keuntungannya kepada kuasa-kuasa tertentu. Inilah lubuk kekayaan dunia. Black goldnya duduk di situ. Petrolnya duduk di situ. Jadi percaturan-percaturan ini juga jangan kita ketepikan dalam kita melihat isu ini. Okey, bagi saya lah orang Islam, bagi kita orang Islam, sudah tentulah concern kita adalah sekarang ini begitu berstruktur sekali dilihat bagaimana kan wajah Islam itu cuba dihuduhkan. Persoalannya adalah akibat daripada ketidakfahaman. Saya pun takut nak guna perkataan jahil ni. Tapi itulah realitinya daripada sebahagian besar memahami Islam. Sebahagian besar daripada orang kita sendiri, orang Islam ni, dia mudah tertarik mungkin dengan tawaran-tawaran yang very colourful. Tawaran ni colourful. Kalau tidak, salah satu benda yang dipromosikan sekarang ni dikenali sebagai jihad seks. Ditawarkan kepada orang-orang perempuan, kepada muslimah lah, orang-orang Islam, wanita-wanita muslim ini, asal you kahwin saja dengan the so-called mujahidin ini, sudah dijanji syurga, sudah dijanjikan kenikmatan akhirat. Jadi tawaran-tawaran begini ini akibat daripada tadi kejahilan dan ketidakfahaman sebagian besar daripada kita tentang apa itu yang dikatakan Islam. Mudah tertarik. Saya ingin menambah ya. Benar saya sangat setuju dengan pandangan Ustaz Nasruddin. Tapi saya juga ingin mengatakan bahawa konteks Syria ini dan Iraq ini dan ISIS ini sangat menarik ya. Sebab kalau kita ingin bercakap pasal jihad, kenapa mereka tidak pernah tertarik untuk berjihad di Mali? Mereka tidak pernah tertarik berjihad di Somalia. Mereka tidak pernah tertarik untuk menyokong Boko Haram umpamanya. Tetapi kenapa berkenaan dengan Syria ini, semua orang ingin menggunakan bahasa jihad. Semua orang merasa begitu fascinated dengan jihad dan sebagainya. Jadi saya percaya bahawa more research need to be done. Saya percaya bahawa kerajaan harus devote substantial resources untuk memastikan bahawa kita mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap fenomena ini. Dalam keadaan itu tidak diiktiraf lagi sebagai keutamaan, justru berada di kerusi yang terkebelakang.
we are not privy to a lot of government punya inisiatif. Cuma saya percaya bahawa ini adalah agenda besar sebab Perdana Menteri telah bercakap dalam banyak forum. Ya, kita memperakukan Malaysia sebagai negara moderat. Yes. Dan kita harus memimpin pergerakan ini dan kita harus memimpin usaha untuk memastikan bahawa moderation prevails. Ya, Suhaimi. Ya, apa pun sebenarnya berbalik juga kepada peranan pihak kerajaan yang sekarang sedang dilaksanakan di Parlimen. Malah rakan Facebook kita Muhammad Rashid, mahukan tokoh agama di negara kita memainkan peranan kerana cabaran yang paling mendesak sekarang ialah bagaimana untuk kita mengekang pengaruh serta fahaman IS ni dalam merekrut terus rakyat negara kita, Syed. Doktor menyebut tadi, Ustaz, ya, tidak disebutkan bahawa tidak cukup kajian. Kerana saya ingin tanyakan soal profil siapa yang pantas tertarik ini. Kita menyebut mereka tidak faham agama, tapi mereka ini siapa? Kerana ya, saya hampir yakin Suhaimi tidak tertarik. Ya. Jadi siapa yang tertarik? Emosi dan isu yang cuba dijaja. Ya. Dan bukan itu saja, Suhaimi. Ia menarik seluruh anggota keluarga. Itu sangat. Munawar, ini adalah perkara yang sangat sukar. Ia berbeza. Ada yang middle class, datang dari middle class. Ada yang highly educated. Ada yang belajar di University College di London. Ada yang tidak pernah pergi ke sekolah. Ada orang yang bekerja kilang dan sebagainya. So profiling is never easy to do. Betul. Alright. Betul. Dan never easy to do. Ya, kita harapkan di sini dalam perbincangan selama 1 jam ini telah menumbuhkan 1-2 idea yang mudah-mudahan memercikkan sedikit inisiatif. Ustaz, ringkas. Perbincangan kita tak cukup sebenarnya. Ya. Baru-baru ini ketika saya dijemput dalam Selamat Pagi Malaysia, sekejap. Maknanya baru kita tak dapat. Sekarang ni baru lebih kurang sejam kita, ya. Okey. Harus bersiri, ya. Saya mencadangkan pihak media cukup tinggi peranannya di sini. JAKIM punya airtime yang cukup banyak. Seharusnya ia dimanfaatkan. Prioriti mereka mungkin lain. Itu saya sebutkan tadi soal prioriti. Jadi ucap terima kasih kepada Ustaz Nasruddin. Saya yakin kita sentak ketika apa dia? dengan cadangan Syed. Itu hakikatnya. JAKIM punya airtime yang cukup banyak. Kita, Suhaimi, prioriti kita juga banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih dengan hambatan masa yang ada dan juga ya, sekurang-kurangnya Suhaimi, moodnya sudah betul. Mudah-mudahan diteruskan. Terima kasih Ustaz Nasruddin. Terima kasih Dr. Abdul Razak. Tolong datang semula. Kalau dijemput, insya-Allah. Mudah-mudahan. Itu penerbit saya Syazil yang akan tentukan. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ustaz.